insyaallah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita ambil satu tajuk yang ada kaitan dengan hijrah tahun baru ni, iaitu peristiwa 10 Muharram yang ada kaitnya dengan sahabat Rasulullah dan cucu Rasulullah sendirilah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain, masya-Allah, tajuk tu letak nama tu, kata kami cinta Husain, nah, Raurat Husain. Jadi ahli sunnah wal jamaah kena banyak duk sebut, kena pergi duduk mengaku ayat kata kita lah yang berhak, pergi duduk ayat kata kita cinta Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tiap-tiap kampung ni boleh jadi tak ada pak kita ni hak tak ada nama Husain ni. Kau Husain dia. Husain nama Husain. Kau apa? Yalah dah. Yalah dah. Dalam satu kampung orang Islam ni, tak usah kata Ampere Tambun lah, satu kampung. Barangkali ada orang nama Husain. Banyak orang. Hasan, Husain. Kalau masa dulu kemar tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain dah. Kemar jatuh Hasan, Husain. Nak ayat kata gapo tu dalil. Dalil kata ahli sunnah wal jamaah begitu rapatnya hubungnya dengan kedua cucu Rasulullah SAW ini. Itu dia. Kita kena sebut radhiyallahu anhu. Kena sebut dia, lagu tu dia sahabat. Dia adalah cucu yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab dia panggil Sibtur Rasul, bukan Hafid. Tu orang Arab, dia ngaji Arab, dia tahulah Hafid, cucu balik anak jatuh dia panggil Hafid. Tapi kalau Sibtu ni cucu balik anak puai, anak tino. Tu dia panggil Sibtur Rasul, cucu balik anak tino. Karena Nabi anak jatah dia tak ada nak berkeluarga belaka, tak ada seorang pun. Ada hikmah jugalah, hikmah besar tu. Abdullah mati kecil belaka, tak ada nak berkeluarga. Jadi anak hak balik puai ni ya, anak tino ni ya, dia keluarga. Terutamanya Fatimah. Fatimah. Jadi cucu anak kepada Fatimah. Dia adalah sabit dalam hadis mengatakan bahawa penghulu pemuda dalam syurga, pemimpin ketua, orang wairun dalam syurga, Hasan dan Husain. Jadi tidak ada orang yang cinta kepada Hasan dan Husain kecuali dia tu orang mukmin, orang bertakwa.
Dan tidak ada orang yang berasa benci kepada Hasan dan Husain kecuali dia tu punah dah akidah. Tak munafik, zindik ataupun kafir, na'udzubillah. Tu kita kena pegang situ tu. Takut jadi peling kita ni. Moga tak biasa duk royak kata kita ni kasih Husain nama. Jadi peling. Bona mau mari tempat 10 baru ni kan kemarin dulu dodeng Husain. Pas kita lagu mana tak dakwa kata kita ni darah Husain, cerita kasih pada Husain. Dak kita ahli sunnah wal jamaah ini adalah mereka yang paling cinta dan kasih kepada Husain dan Hasan dan ahlul bait semua radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu apabila berlakunya 10 Muharram, di mana pada 10 Muharram ni dalam Islam secara besar-besar lah, dia berlaku hari 10 Muharram tiap-tiap tahun tu hari suka dan duka campur sekali, 2 in 1. Mujur pun hari 10, sedih hari 10 juga. Jadi campur hari itulah. Dicaiกับเสียใจรวมกันเป็นวันเดียวกัน duduk dalam dua keadaan, dua suasana yang mana berlaku pada 10 Muharram. Hak mula-mulanya mujur, lagu mana mujur? Kisah pada masa Nabi Musa kan? Tak tahu dah hadis sahih. Jadi Nabi pergi Madinah, pergi tengok puak-puak Yahudi ni puasa hari tu, hari 10 Muharram. Nabi tanya, dia tu puasa buat apa? Tahu orang mai royak dia, orang Yahudi ni dia puasa kerana dia berterima kasih kepada Allah. 10 Muharram tu hari yang mana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kezaliman Firaun. Dan Allah membinasakan Firaun serta dengan tentera-tenteranya mati habis dalam Laut Merah. Firaun ketua, duk mengaku diri jadi Tuhan, duk buat zalim kepada puak Bani Israel dan orang-orang Mesir pada masa tu tak tahu lagu mana. Dia duk mengaku kata dia Tuhan, dia boleh bunuh, dia boleh hidup. Dia boleh maju dia dengan sebab dia lah. Jadi dia mai duduk Laila Musa punya lari dengan kaum-kaum dia, puak Bani Israel lari-lari sampai pagar, sampai ke laut, tak tahu nak pergi ke mana dah. Maka Allah wahyu pada Musa supaya pukul katak tongkat dia di laut, kemudian laut tu belah. Musa dengan penuh pembantu, dengan pengikut dia Bani Israel lalu ke laut tu, lakoh pergi balik sana. Balik Firaun pun nampak dia Nabi Musa dengan puak dia tu lalu kata masuk kata duduk tengah tak itu kan. Duduk tengah habis tentera, orang panggil kong kamlang, kong kamlang. Tengok waktu Allah SWT takdir daripada Firaun yang mengaku kata diri dia tu hidup meretah dunia jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akhirnya dia Allah dengan air. Allah dengan air, kalah dengan air. Hak kita duk tengok air comel, air boleh buat belaka kan. Lah ni air terjun, air gapo lagi comel dengan air ni. Dia panggil di Emirat dia ada tempat dia tu dia panggil Rabam Nam. Turun modal tak tahu berapa banyak mana. Pergi di Emirat, pergi di Dubai kena tengok hak tu. Tempat dia tu comel air. Tempat orang hibur. Tapi dengan air jugalah Allah pernah turun azab menenggelamkan orang panggil manusia yang paling deraka sekali kepada Allah SWT. Itu dengan air. Dengan air dah. Kejut.
tercengang. Dia panggil Allah, cerita dia panggil lah sampai keluar ni pun mayat-mayat dia tu Allah SWT janji, kata aku nak taruh dia, aku nak taruh ni mayat dia ni sampai hari kiamat untuk nak menjadi ibrah kepada orang manusia lepas pada tu. Nak taruh sampai hari kiamat, nak taruh di Mesir. Nah, tak ada punah-punah. Kerana temu janji. Dan banyak orang panggil puak-puak nak witiasak tu masuk Islam dengan sebab hidup kaji mami ataupun kaji orang panggil mayat Firaun ni. Jadi hak tu kita tak kena kecek panjang. Nah, tu dia penting untuk nak berterima kasih kepada Allah yang menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan Firaun dan tenteranya. Puak-puak Yahudi buat satu adat puak dia, ibadat dia, puasa pada hari itu 10 Maret dia puasa. Jadi Nabi tahu benda tu, Nabi wayak kata kita lebih berhak untuk nak berterima kasih lebih daripada puak Firaun lagi. Kerana Nabi Musa Nabi kita, Nabi orang Islam semua. Tu dia. Jadi lalu tu Nabi pun puasa hari yang apa dia, hari yang 10 tu. Hari yang 10 apa dia, Muharram. Puasa semua dia, puasa hari tahun yang 3, tahun ke-4 Hijrah, tahun ke-4 5 ni. Berkat dengan nak mati, tahun-tahun nak mati tu dia ayat kata, aku kalau tahun depan ni aku masih hidup lagi, aku nak puasa bersama dengan hari 10 tu, aku nak puasa hari 9 kata. Tapi Nabi tak ada mati. Tak ada nak apa? Tak ada nak hidup pada tahun tu Nabi mati. Sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kaedah apa dia itu? Kita kena gembira pada hari 10 tu kerana Allah SWT diduduk orang panggil apa, membinasakan Firaun. Ada apa? Kerana Nabi Musa Nabi kita juga. Orang panggil kufurnya kepada seorang Nabi supaya kufur kepada seluruh Nabi yang lain. Tu. Jadi bukan dok pilih. Nabi ni kawin kena, kita beriman dengan dia. Hak ni Nabi ni kita tak kena, kita tak beriman. Tak kena. Nabi ni anak beranak, adik-beradik dia berlaku. Royak ajaran tolong, akidah yang sama, cuma syariat tu dia panggil beza sikit, beza-beza mengikut keadaan. Tapi mabda' nayobanya serupa, dia bawa nayobai so, iaitu tauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah tu ya. Sebab tu kaum Ad, kaum Samud, kazzabat, gapo dia panggil kazzabat adunil mursalin. Kazzabat adun al mursalin. Dustalah Ad akan rasul-rasul. Mursalin tu jamak. Bapa? Sedangkan Ad ni Allah Subhanahu wa taala hantar kepada gapo dia? Hatta Hud. Hatta Hud ya. Idz qala lahum akhuhum Hud. Ni ala tattaqun, ketika saudara dia yang bernama Hud mai duduk ayat pada Ad, bapa mu tak ada bertakwa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sore ya. Ad ni kufur kepada Nabi Hud sore ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ayat kata Ad telah pun mendusta kepada seluruh rasul. Apa? Kerana dia tak beriman kepada Hud sore itu cukup dah. Tak beriman habis daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh semua. Kazzabat Samud Al-Mursalin juga. Samud pun dia mendusta seluruh orang-orang rasul-rasul. Nabi dia kafir habis. Sedangkan Samud ni Tuhan hantar apa? Nabi Saleh ya. Dia tak beriman, dia musuh dengan Nabi Saleh pada masa tu ya. Nabi Saleh dihantarkan oleh Allah untuk berdakwah kepada satu kaum yang bernama Samud. Samud tak beriman, kafir kepada Saleh. Tapi Nabi Allah SWT mai ayat kata, sesungguhnya Samud telah berdusta kepada
seluruh mursalin, seluruh rasul. Sebab apa? Sebab ia jakit goni. Jangan tebal, jangan jakit. Sebab tu Yahudi, Nasrani demo mai duduk berimeh. Kata demo tu berimeh kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Nak sore tu ya, muka lain tak seh. Dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria demo bunuh. Nabi Muhammad demo tak berimeh. Tu dia puak Yahudi yang kata Nabi Isa tu anak zina. Itu lalu anak zina. Puak Yahudi yang kata Nabi Isa kan kerana beranak tak ada mak. Tak ada mak, zina. Itu lalu. Tu dia. Apa dia puak Kristian pula dok dakwa kata Nabi Isa ni jadi Tuhan. Jadi tak tahu selewat tabuk habis. Puak demo tu. Jadi berimeh sore ya. Tu pun berimeh dengan penyelewengan, ada kan ben bit buan dah. Tak betul dah. Sebab tu dia panggil apa dia kisah apa dia Nabi Musa dengan Nabi Firaun dengan Firaun. Berlaku pada 10 Muharram yang mana umat Islam kena gembira. Mana-mana saja orang panggil torarat, namun mana-mana saja padekan hak jatuh, hak gugur, kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja, maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu satu. Dan yang keduanya hak tajuk kita malam ni lah, iaitu 10 Muharram juga berlakunya pembunuhan yang paling dahsyat dan paling zalim sekali, iaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mati dia tu. Mati pun mati belah, mati bersama dengan anak-anak dia, dengan adik-beradik dia dah. Dia kena kepung. Tu cerita kita kena duk belajar belaka tu. Orang duk kepung dia berapa hari, tak boleh minum, tak boleh gapo. Siapa kau dia tu peres sore dan dia orang panggil dibunuh secara kejam dan zalim. Berlaku bila? Berlaku pada 10 Muharram juga. Jadi dua tak tahu nak ambil lagu mana. Nak buat lagu mana? Kalau kita nak tapa muka saja lepeng atas, tak ingat ke Nabi Musa ke? Nabi Musa Tuhan apa dia selamat dia. Jadi kita tidak ambil hak Husain saja, mai duduk tapa muka kita, mai siapa kau darah, mai duduk belakang-belakang ke apa semua. Kita terlupa ke hak ni. Jadi tak boleh nak buat gapo lagu mana. Tu dia panggil ahli sunnah wal jamaah, dia kena duduk tengah lagu tu lah. Bukan pasal jenis hari gembira, hari nak suka dah, bukan, tapi sejarah ni ya lepas dah ni dia tak boleh ambil kelik. Tak boleh ambil kelik dah. Tu dia tilka ummatun qad khalat. Yang demikian itu umat yang telah lepas dah, mancupไปแล้วประชาชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยitu diaมีบทบาทเฉพาะแล้วก็ผ่านไปแล้วฮุเซนผ่านไปแล้ว1,400 กว่าปี sejarah dia. Musa khatuk lagi tak tahu apa ribu tahun dah lepas dah. Jadi kita nak yoye, nak gembira, nak bersedih dengan apa yang berlaku dalam beribu-ribu tahun dulu tu, jadi bukan dia. Cuma hak kita bolehnya belajar sejarah dan ambil pengajaran daripada sejarah. Tu ya. Tu dia. Sebab tu kejadian hak Husain kita nak apa dia tak boleh pergi cepat-cepat lah, insyaAllah. Sambung lagi minggu depan kalau tak ada masa, sambung. Buat jadi rock song pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ummul Fadli radhiyallahu anha. Ummul Fadl dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam, Jibril biasa mari cari aku, fa akhbarani, dan dia telah bercerita kepadaku, makna Jibril mai duk cerita kepada aku, kata anna ummati sataqtulu bni hadha, umat aku Nabi kata ummati. Umat di sini maknanya sebahagian lah, bukan umat cacat, umat Islam semua tu dah. Jadi dia sebut kelimah umat, tapi dia nak sebahagian saja, maknanya segolongan, sebahagian daripada umat aku ni. Umat ada dua kan, umat hak Islam dan umatud dakwah dan umat ijabah. Tu dia.
umat aku akan bunuh anakku ni, akan bunuh cucuku ni. Dia tunjuk kepada Husain. Nabi wayak, ini hadis sahih. Nabi biasa kata dah, umat aku, sebahagian daripada umat aku akan bunuh anak aku ni. Orang Arab dia panggil anak belaka lah, cucu apa semua, anak kita tu panggil itu dah. Nah, cucu cicit anak mari panggil. Karena dia manja sangat. Nah, manja. Hadis sahih. Tunjuk kepada Husain. Patut Jibril apa dia Nabi ayat kata, wa atani biturbatin min turbatin biturbati hamra. Dan Jibril wa'i aku stoko apa dia tanah, sengaja tanah tu tanah merah. Nah, dalam hadis yang sahih lagi dia kata, Jibril ayat kata, kalau mu nak tahu kata tanah ni mana, aku nak ayat. Sampai tangan tu, tapi hadis sekadar tu ya. Nah, hadis sahih. Nah, hadis orang panggil silsilah sahihah Albani. Nah, jadi hak Jibril mari ambil tanah tu, tanah merah mai tunjuk pada Nabi. Ni tanah ni hak anakmu cucumu akan dibunuh oleh umatmu sendiri. Tu sebab tu Allah, dia Hasan Husain ni dia beranak Nabi hijrah 3 tahun. Dia beranak tu Hasan Husain. Nah, Hasan dulu lepas tu Husain. Jadi dalam lepas pada hijrah dah lah. Nah, tahun yang ketiga gitu. Nah, dia lahir. Jadi halus lagi lah pada masa tu. Nah, puak-puak sahabat pun dia duk mengasuh lah Hasan Husain. Jadi Rasulullah SAW tu jadi orang panggil cinta sangat kepada kedua-dua cucu ni. Hasan tu dia panggil lebih serupa dengan Rasulullah di antara dada dengan kepala. Siapa kepala? Ambil dada dengan kepala tu boleh ke Hasan? Dia duduk meh serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke Hasan? Lepas tu ambil pusat siapa ke kaki tu nyagi boleh di Husain. Tu boleh di Husain. Sebab tu Hasan tu dia halah janguk lah. Hasan ni janguk. Allah, balik sahabat kau nak anak tina dia banyak sungguh. Pas dia pun jadi pasal jenis Hasan ni dia di antara kelebihan dia lagi nya bini banyak Hasan. Banyak. Dia bini dia tinggal, dia bini banyak. Bini banyak. Anak banyak. Orang pakat nak uwi. Balik hak jatuh ada anak tina ni pun nak uwi, balik tina pun pakat dok nak dia janguk serupa dengan Nabi. Nah, tengok puak dia tu jadi teringat ke Nabi. Hasan dia boleh balik atas ni boleh rupa Nabi. Nah, serupa dengan Nabi. Hak balik bawah ambil pusat, nah, lutut dengan jala dengan gapo kaki apa semua tu pergi boleh ke Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu kan, maka orang-orang Islam ni berbayat kepada Abu Bakar dengan jadi khalifah. Tak ada masalah. Allah khilaf. Nah, hak tu khilaf lah, tapi akhirnya mereka bersepakat. Tak ada hak ni, ilmu hak ni tak boleh nak jadi muka lain lah. Demo nak main ayat kata tak sepakat apa semua tak boleh jadi satu ilmu dah. Nah, tu dia tak ada masalah lah dah. Apa dia Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun. Lepas pada mati naiknya Umar radhiyallahu anhu. Umar lama sikit 10 tahun. Dia duduk orang panggil hidup buka negeri-negeri yang telah diasaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar 2 tahun pun reda-reda saja dia buat. Allah. Duduk gapo? Hipung Quran, tengok kerja Abu Bakar. Dalam masa 2 tahun boleh hipung Quran. Berkat tu. Nah, 2 tahun hipung Quran ni bukan biasa. Tu hewi ilham, tu hewi orang panggil taufik kepada Abu Bakar. Nah, supaya Quran ni dihimpun pada masa dia. Bukan biasa. Jadi kerongkan besar. Nah, Umar radhiyallahu anhu lepas dah tu 10 tahun. Lepas pada tu dia dibunuh oleh orang panggil Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
Nah, Abu Lu'lu'ah ni duduk bunuh Umar ke? Nah, lepas maya subuh. Duduk tikai dari maya subuh. Nah, Abu Lu'lu'ah. Learning kubur Abu Lu'lu'ah tu, kalau kita boleh baca YouTube, boleh tulis dalam YouTube, tulis saja. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tulis lagu tu dalam YouTube, akan tubiklah kubur, tempat kubur yang dianggap oleh puak-puak Syiah. Kata kubur dia nya duduk di satu tempat, tak terupa nama, tapi di kawasan Iran lah ni. Kawasan Iran. Satu kampung halus duduk di Iran. Bukan di Tehran tak, bukan di ibu kota. Nama gapo tak kampung dia. Nah, tu duduk kawasan di negeri Iran. Allah, tengok dia buat lagu mana cerita tu. Abu Lu'lu'ah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, jadi imam di Madinah, sejak Madinah. Datang-datang kubur Abu Lu'lu'ah ni duduk di Tehran. Duduk di Iran lah ni. Dalam sejarah Abu Lu'lu'ah tu orang igak gapo semua dia, lepas tu dia kisah. Orang kak lah dia. Bunuh. Nah, bunuh. Lepas tu duduk tanan mana tak tahu mana dalam Madinah tu. Tapi nak ayat kata gitu terbaik lagu mana ni Abu Lu'lu'ah ni siapa kelah ni kubur dia duduk di Tehran dan dipuja oleh orang Syiah. Lala ni buat kubur besar, buat rumah besar, dia panggil mazar, tempat ziarah. Dia tulis situ, tulis dengan khak Abu Syuja, dia panggil wirak burud ti kelahan ni kriang krai, dia tulis semua tu. Kesemua tu kita boleh tengok dalam YouTube. Cerita dia panjang lah. Bapa boleh orang tanya dia lah. Orang tanya syekh-syekh hak duduk pakai serban ni puak-puak Syiah. Bapa mati di Madinah, kena bunuh di Madinah, kubur di Madinah, bapa boleh kubur di Tehran tu. Oh, dia kata setelah daripada Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni tikai Umar, dia hunggar pergi lari Sayyidina Ali, dicari tupai, dicari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali tak tahu nak buat lagu mana, tapa dia. Tapa Abu Lu'lu'ah. Nah, buat tapa ni dengan gagah. Nah, gagah Ali ni terbaik. Nah, terbaik Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni terbaik pergi jatuh di kampung di Iran. Nah, lebih pada kapah lagi lah. Mana tak tapapong tu terbaik. Berapa ribu kilo tak tahu. Kita tanya, kau tengok. Ambil di Madinah siapa ke? Tehran tu lah ni, bukan di Tehran tempat tu, satu kampung, tapi di Iran lah ni, dalam kawasan Iran. Beribu kilo lah penting terbaik lagi. Tu dia, karena Ali tolong lah, Ali tolong. Nah, dia pergi minta kawan buat siap dah pandai mau apa semua ni dah. Maka Ali tapa lagi jatuh situ. Satu riwayat lagi Ali tendai jejak. Bawa tendai jejak ni jatuh dalam bumi ni, tu pengecacing gitu. Dia tembuh di Tehran. Cerita ni bukan dongeng ni, cerita sebut dalam kitab hak Syiah. Ada. Tok guru dia duduk sebut lagu ni lah. Dua rawi. Nah, mai duduk berayak lagu ni. La ilaha illallah. Hak orang duduk berayak tu tak apa dah. Hingga je juga orang percaya tu tengok lagi. Tengok dia boleh percaya lagu mana. Nah, boleh percaya pokok dia. Penting Abu Lu'lu'ah Al-Majusi hak orang Islam mai duduk kata dia ni orang zindik, orang kafir, Majusi, Zoroaster, tapi bagi Syiah learning dia duk puja dan dia kata wirak buruk. Di ziarah ada di kubur dia. Tak apa habis situ. Habis Sayyidina Umar, naiknya Uthman radhiyallahu anhu. Masya-Allah, Sayyidina Uthman pun duk mengetah lama juga ni. 20 tahun juga. Duk mengetah dia. Siapa ke Syam, siapa ke gapo kan? Akhirnya Sayyidina Uthman di fitnah. Hak ni dia panggil fitnah yang pertama yang berlaku dalam Islam. Nah, tu dia. Mana puak-puak orang panggil ada dah tu timur dah. Yahudi daripada Yaman. Mari duduk waktu berita palsu. Cerita dia tu. Nah, BBC dia tu, CNN dia tu bukan lah ni dak.
pada masa nu lagi, pada masa Sayyidina Uthman, dia duduk lepas berita, mengarut. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, orang tua dah, sahabat tua dah, sahabat sekali dengan Nabi, orang hafal Quran, orang tulis Quran pula. Sayyidina Uthman ni mushaf kita duk baca lah ni kan, mushaf Uthman. Nah, Zunnurain, orang yang memiliki dua nur, dua cahaya. Isteri dia tu anak perempuan Nabi kedua-dua. Uthman. Nabi biasa berdoa kepada dia, Masya Allah, sedekah dia duduk wui tu tak tahu banyak mana. Tiba-tiba ada satu golongan mai duk ayat kata Uthman ni meretah pasal jenis tak adil. Gi duduk wui kepada anak beranak dia. Timurnya corruption, timurnya tucarit, timurnya orang panggil lek tirak mak ti chang, ambil tamneng mari duduk wi kepada adik-beradik dia ataupun waris-waris dia. Timur mari duduk cocok ni. Padahal Muawiyah bukan Uthman lantik. Muawiyah tu Umar lantik lagi. Umar radhiyallahu anhu, tapi nak ayat kata berita surat khabar ni, surat khabar TV, Allah, learning. Kita tengok learning lah. Nah, learning ni anak-anak kita ingat molek lah, cucu-cucu kita ni mai duduk royak kepada orang pribadi, bukan tamada. Kerana dia mau duduk basuh dah, bukan basuh sebenarnya otak ni, duduk cemar otak. Siapa mari duduk royak kata orang hak molek dia jadi jahat. Banyak pemimpin learning kan. Tengok Muhammad Mursi, kalau kita baca berita pada Mesir, Allah, orang mengarut dia ni. Nah, Muhammad Mursi ni, dia ni masuk gok ni, saya terlupa berapa puluh kih dah. Tapi puluh-puluh kih. Pensip kadi nah Muhammad Mursi masuk gok tu, orang tuduh dia. Tuduh hak besarnya corruption, tu cerit nainati. Tapi hak besarnya pen silap hai kap yiu. Jadi silap pada Yahudi perak Muhammad Mursi, tengok. Bon ทำลายความมั่นคงของชาติ besar sampai tu kena duduk dalam gok. Ni Muhammad Mursi. Pahak learning asisi lan Allah, naudzubillah. Alaihi minallah ma yastahiq. Hadahullah, tak tahu jadi lagu mana. Learning sisi duk jual Mesir habis dah. Jual Mesir, jual atas darat, jual dalam laut, jual habis. Tak khabar lagi. Nah, sisi learning tu duk jong kepada Ethiopia buat gapo ampangan tu, buat keran lebih besar daripada keran Banglang tak tahu apa puluh kali ganda di Ethiopia. Gapo dia Ethiopia ni? Negeri yang duduk di atas pada Mesir yang tepat lalu Sungai Nil lalu kok tu dulu nak main Mesir ni, main Ethiopia. Laningnya giskak di Ethiopia tu. Buat satu ampangan keran besar, dia panggil Saddun Nahdah. Besar tak tahu banyak mana. Yang ditakuti dalam masa 5 ataupun 10 tahun akan datang, Mesir akan menghadapi orang panggil kekurangan air yang sangat banyak kerana nyagi seruk di Ethiopia. Siapa tolong Ethiopia? Ethiopia dia sesak, tak ada kederak untuk nak buat ampangan yang paling besar tu. Amerika, Inggris, Perancis, Yahudi, Israel pakak mari duduk long tun mahasan เพื่อที่จะสร้างเขื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่เอธิโอเปีย buat dah, sudah dah lah ni. Siapa tanda tangan? Sisi. Dunia tak tahu. Pada masa Mursi dan pada tu lagi pemimpin Mesir, walaupun dia tu mengarut masa dulu, tapi dia sayang pada orang Mesir. Mursi sendiri dia kata, kalaulah sungai ni kurang setitik, orang Mesir tak boleh setitik daripada apa yang disepakati oleh bangsa-bangsa bersatu, Mursi kata, kami sanggup berperang, kami perang. Kalau tak ada setitik ya. Tapi hak ni bukan setitik. Kita tengok dalam berita, Masya Allah, banyak hak tu, hak di Ethiopia. Nah, banyak. Nah, pahala ni macam-macam nyebui ke gapo pula. Nah, apa dia
duk tolong Greece, tolong apa semua macam-macam lah ni. Rugi. Kemarin dulu dia mari rakyat kata rakyat Mesir adalah musuh paling utama sekali bagi kerajaan aku. Musuh dengan rakyat kan? Kih apa? Kih bau ni milih apa dia panggil gapo Sowo ni apa? Senator ada. Rakyat Mesir boykot, tak pergi milih sebanyak 50 juta orang lebih. Tak pergi milih. Berapa persen yang pergi milih? Lalu tu dia ambil orang rakyat lama-lama bak pacacun 50 juta lebih ni dihadu kepada ayakan. Learning 50 juta rakyat ni kena adu belakang ni. Siapa adu? Sisi adu. Tu cerita tu Sairua ni. Lepas tu dia iklan lah. Nah, aku nak hantar askar untuk nak pergi peracur kapung tu, peracur kapung ni, peracur kapung tu, macam-macam ni. Daripada dia dulu menetai Islam, nak hapus Islam, learning dia klik kembali untuk nak hapus rakyat sendiri. Rakyat sendiri dia musuh dah. Berani. Siapa tu? Firaun dah tu. Firaun dah. Nah, nauzubillah. Perangai Firaun dah lah. Perangai Firaun dah. Nah, daripada dia tu nak menentang Islam, menetai Islam pada awal, lah ni dia berani untuk nak memusuhi rakyat dia sampai ke dia sebut kata asy-sya'bul misri a'da'ina. Apa dia? Rakyat Mesir adalah musuh paling utama bagi kerajaan kami. Sebut kalimah tu. Nah, ada berlaku dalam YouTube kalau kita baca, kita dengar. Tu dia. Jadi nak ayat kata gapo saat ni? Apa dia? Klik ke mana-mana? Balik pada hak Mesir, nak pergi kot Mesir tu. Nah, orang panggil cara penilaian oleh berita mai duduk pon komun pada kita tiap-tiap hari ni. Lagu tu. Nah, lagu tu. Supaya dengan Sayyidina Osman. Demo boleh buat berita Osman ni mengarut. Orang panggil suka nak tolong puak-puak dia. Allah Osman radhiyallahu anhu. Syurga dia tu. Orang syurga dah. Nabi sendiri dah jamin masuk syurga. Datang-datang mengarut lagu mana. Boleh jadi. Tapi dia boleh buat putar balik berita. Pas lapis-lapis odogan ke apa semua ni tak ada janggut pakai suit. Mudah sangat. Odogan tak ada kan dah. Nah, odogan tuai jahat lagi, diktator lagi, amnak lagi, akidah sesak gapo dolon model. Nah, orang duk sembah kepada berhala, sembah kepada kubur-kubur macam-macam dia boleh buat. Nah, pukul gambar dengan tino lagi, orang kata ngapon dengan apa semua. Boleh tak buat. Dia jadi nakkan meang odogan. Dia tak ada jadi tok guru, dia nakkan meang. Pun 6%. Nak lawan dengan sahabat dengan Nabi, dia bukan Nabi, dia bukan khalifah. Jadi untuk kita nak ambil kejahatan dan kesalahan odogan tu, boleh ambil sangat. Boleh kacak sampai ke ibu hari pun boleh. Tapi kena kau perangai orang Islam lagu tu. Sama-sama kita ni hidup ambil benda-benda buruk, orang panggil benda negatif, mai duduk besar, lepas tu kita terlupa kebaikan dia. Nah, terlupa. Kita tahu kata Allah SWT dia duduk masuk orang perempuan ni dengan sebab dia tu tolong kucing, tolong anjing, sedangkan perempuan tu pelacur pensoben ni, tapi dengan sebab dia ni duduk tolong kucing je, tolong anjingnya, masuk syurga perak. Tuhan apa habis. Maka bagaimana dengan odogan yang sedang duduk bantu orang Islam, orang Arab, orang Kurdi, orang macam-macam, 3-4 juta duduk tupai dia ni. 4 juta orang dia duduk tolong sara kepada pelarian-pelarian yang datang daripada Iraq, daripada Syria, daripada mana-mana. 4 juta, 5 juta orang duduk dia. Tu dia panggil perenai pemberitahu lah dah. Akhirnya Sayyidina Osman dibunuh kerana orang panggil buat angkara oleh satu kumpulan Osman. Nah, demo ning puak kau kabut ning demo mari bunuh mai kepung Osman di Madinah. Sudah pada tu puak ning
Dia sokong Ali. Duduk balik Ali radhiyallahu anhu. Tu dia panha tu. Ali bukan duduk padah demo, tapi waktu tu muslimin di Madinah pun sokong Ali dah. Tapi Madinah pada masa tuอยู่ภายใต้อำนาจของกบฏนะกบฏ hok mai daripada Mesir mai daripada gapo hok bunuh Utsman. Nah, tu dia. Jadi Sayyidina Ali bahawa dia dilantik jadi khalifah, dia nak kepada bai'ah dulu semua tu. Negeri-negeri Islam mai daripada Syam, Muawiyah. Muawiyah dia ada hubungan waris dengan Utsman. Jadi balik dia mikir, dia istihad, dia tahu kata siapa duk wang pen untuk bukan Ali. Bukan Ali mai duk bunuh Utsman. Dia tahu. Ada orang grup khah mai duk bunuh. Jadi Muawiyah dia kata dia nak ya. Dia nak cari orang hak bunuh Utsman. Aku nak balas balik. Dia lagu tu kan kaedah dia. Kaedah dalam Islam, dalam Quran ada sebut siapa-siapa kena bunuh. Nah, siapa-siapa kena bunuh, maka Allah melantik kepada wali dia untuk nak menjadi penentu. Nah, tu dia. Jadi dok dia nak bunuh ke, nak bunuh balas ke, ataupun nak pakai dia nak bayar sinmaiทดแทน. Dok di wali ataupun pewaris orang kena bunuh. Jadi kesemuanya ittifaq kata benda ni catkan untuk nak langkan Utsman ni dia mau serah kepada Muawiyah. Muawiyah jadi orang panggil pen putaksin. Muawiyah alah mana pun dia nak cari situ. Situlah berlakunya silap faham di antara Ali dengan Muawiyah. Banplai akhirnya menjadi suatu pertempuran. Ini fitnah yang kedua. Nah, hasil daripada kita bayangkan pada masa dulu. Nah, pada masa dulu ni dia tak ada gapo, dia tak ada wifi, tak ada elektronik, tak ada telegram, tak ada jod maiduan gapo semua tak ada. Hubungnya di antara Madinah dengan Syam pada masa tu nak boleh sapa berita ni bulan-bulan. Maka bagaimana nak jadi cerita dan kelar kabut pada masa tu ada orang nak orang panggil nak menyalakan api permusuhan. Akhirnya kedua-dua tu musuh. Musuh sudah. Pada asalnya balik Sayyidina Ali ni dai priap. Nak benar. Bahawa nak benar balik Muawiyah jangan ngaku akak pedai akak Quran mari duduk ayat kata kita mari duduk tahkim lah. Bahawa mari tahkim sudah Ali pun tak ada masalah. Damai. Nah, tahun tu ai panggil tahun apa? Amul Jamaah. Nah, Amul Jamaah tahun yang boleh memperdamaikan di antara dua golongan yang besar. Jadi apabila lagu tu dia timbul Khawarij sekata, timbul Khawarij usaha main nak bunuh Ali dan nak bunuh Muawiyah dan nak bunuh Amr bin As. Jaya pergi bunuh Ali. Pak dia tiga orang hatta Amr bin As duduk Mesir, hatta sore pergi duduk di Syam untuk nak bunuh Muawiyah, hatta sore pergi duduk di Madinah untuk nak bunuh hatta sore duduk di Kufah untuk nak bunuh Ali. Ali kata duduk di Kufah. Nah, akhirnya berjaya bunuh Ali sore. Orang lain lepas belaka. Nah, jadi bo mati Ali. Jadi situlah berlakunya celaru pula. Nah, tu dia. Bo celaru tu dia panggil di antara Ali dengan Muawiyah tu pun balah dah, khilaf dah. Tapi mauqif orang Islam lagu mana? Pendirian kita ahli sunnah di antara dua tu. Kita ni kadang-kadang kalau baca sejarah dulu kak, gitu ayat kata Ali balik peraik lah. Muawiyah balik jahat, balik mengaruk kerana duk dengar berita Muawiyah ni orang jahat. Orang jahat, orang mengaruk, makan banyak, perut besar apa semua macam-macam. Huduh. Gitu dengar cerita balik Muawiyah. Siapa ayat cerita tu? Balik demon. Balik Syiah mai duk tuduh Muawiyah. Berita hak sebenar bukan kedua-dua tu adalah berkasih sayang dua tu. Cuma bagi mauqif pendirian Islamnya, kedua-dua tu berijtihad, tetapi balik Muawiyah mungkin jihad ijtihad dia salah.
dia boleh satu pahala. Balik Ali dia ijtihad betul, boleh 2 pahala. Tu ya. Sebab tu balik orang Islam ahli sunnah dia kata Ali kena al-aqrab ila sawab, kena lebih tepat pada kena. Tapi nak ayat kata kita nak pergi wican 2 tu oh tak boleh. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz dia kata apa dia, tilka dimaun, yang demikian itu adalah darah yang mana Allah SWT taharallahu biha aidiana. Allah telah pun membersih tangan-tangan kita supaya tak segi capur tangan dengan darah itu. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz dia larang fala tulawwithu biha alsinatana, maka jangan kamu duduk cemar darah-darah tu dengan lidah-lidahmu. Tu hari kita lepas dah kan, dengan tangan kita tak ada hubungan apa dah. Apa kita hidup orang panggil caci maki dengan lidah kita. Kita selamat lah lidah kita. Kita tak boleh je dah. Tilka ummatun, dia baca tu, tilka ummatun qad khala. Lepas dah cerita tu. Serah pada Allah masing-masing. Nah, untuk Allah SWT duk nak cara, tapi dia panggil kita tak perlu pergi duduk bicara banyak. Daripada kita tak perlu bicara banyak, hak ni lah kita tak kecek sejarah ni. Apabila kita tak kecek, ada segolongan hak duk benci kepada Islam, dia duduk buat sejarah sokmo nak hari nak tahun. Tak? Karya kita buat filem, dia duduk banjai situ, banjai sini, ceramah kok tu kok ni, dia duduk bubuh sokmo, bubuh berita buruk kepada puak-puak sahabat. Kita tak ada kecek. Tu dia panggil siap riak balik kita. Kita kena kecek, kena royak benar-benar. Nah, kena royak benar-benar. Jadi insya-Allah, jadi apabila berlakunya situ, naik Hasan dulu ke? Naik Hasan. Naik Hasan tu, kau tu dia dua tu duk damai lagi kan? Duk perang lagi, dia balik Ali dengan Muawiyah. Naik Hasan jong, dia panggil salat raj sombat dia, tamneng dia. Nah, untuk beri khalifah ini kepada Muawiyah dengan reda Hasan. Tu pok Syiah sini dia baca sejarah lagu mana tak tahu, tapi Hasan reda dengan hati yang reda beri tamneng khalifah ni kepada Muawiyah. Dan Hasan duduk dalam pemerintahan Muawiyah ni dekat dengan 10 tahun. Jadi kalaulah Hasan ni tak reda, 10 tahun teruk. Nah, tu dia, kita jadi hina pula kepada Hasan. Bakpo dok wi kepada orang hak mu tak reda, lepas tu mengidok taat pula dah. Kerana Hasan dia hormat, dia lapis cucu cicit ni pada Muawiyah. Muawiyah awut soda. Jadi kedua-dua ni orang panggil kasih sayang. Nah, banyak dan ada hubungan pasal jenis orang panggil gapo? Biasa macam-macam lah orang Arab masa tu, mak saudara, tok saudara, balik bini, balik tok lelaki, macam-macam hubungan waris. Ada sahabat, masa sahabat, lepas tu dia panggil sahabat yang paling mulia pula. Jadi tak ada hubungan gapo. Cuma Hasan ni pergi mati sebelum daripada kematian Muawiyah. Katanya tahun 59 gitulah mati. Nah, Muawiyah pun mati 60. Gitu. Hasan mati kena racun. Wallahu a'lam, tak tahu siapa racun. Siapa keluar ni sejarah tak boleh. Tapi balik Syiah dia kata Muawiyah ada racun Hasan. Muawiyah racun Hasan. Kita kena belajar sejarah kelebihan Muawiyah tu dulu. Muawiyah sahabat. Orang duduk bawah dagu Nabi. Orang duduk tulis Quran ni min kutabil wahyi. Orang tulis wahyu ni. Muawiyah ni. Nah, kata setengah ni bukan Quran saja dak. Muawiyah tulis hadis pun ada. Jadi kelebihan Muawiyah tu banyak. Dan dia ada pengalaman dalam masalah pemimpin. Dia jadi puas 20 tahun, jadi khalifah 20 tahun. 40 tahun dia duduk merintah. Maknanya dia ni dicipta untuk nak merintah. Pen wirak burutของความเป็นผู้นำภาวะผู้นำdia sung, pen puas je sipi, pen khalifah je sipi kira.
Jadi nak mari dengan Hasan tak lagi. Abah Hasan cuma dia jadi pelak dia je. Sebelum pada dia nak mati, dia lantik. Ni lantik Yazid. Hak ni jadi tepat masalah. Nah, lantik Yazid. Yazid ni tabi'in. Yazid bukan sahabat lah. Yazid bukan sahabat. Dia ni beranak pada masa Khalifah Uthman. Jadi runong daripada Husain lagi. Yazid ni muda pada Husain tu puluh-puluh tahun. Nah, kerana dia beranak pada masa Khalifah Uthman. Jadi semua orang pakak tak ada gapo lah. Jadi, apa dia bukan orang juru sangat, bukan orang salah, tapi bukanlah berarti dia ni Yazid ni orang mabuk supaya kita duduk dengar. Tak. Nah, bukan jenis orang mabuk, gila, betina, berzina, tak tahu tukar ni. Tak ada. Anak sahabat, anak Muawiyah, dia jaga molek Yazid ni. Tak ada masalah. Cuma ketaksiran dia tu ada lah. Nah, tu dia. Ditabang menjadi khalifah. Kerana apa dia Muawiyah ni jadi khalifah 20 tahun. Nak letak anak sendiri, nak tengok orang lain, tak ada sesuai mana, letak anak. Dah jadi meretah 20 tahun dah. Dia mari pasal sistem beraja. Pas sistem beraja bukan salah dalam Islam. Ni sejarah kita Islam ni 1400 berapa tahun ni? 1440 43 1440. Yang jadi terlupa. 42 43 lah. Nah, 43. 40 41 42. 1442. Nah, jadi orang panggil astagfirullah. Khalifah 30 tahun ya. Lepas pada tu raja belaka. Umayyah, Abbasiyah, Andalus, mari daripada Turki, Uthmaniyah, ni atau tahun, semua raja belaka. Jadi kita nak mai royak kata sistem raja tu jahat, tak kena dalam Islam, tak boleh. Dia adalah satu sistem dalam pemerintahan Islam. Kita tak boleh nak celah sistem raja, tak boleh. Cuma orang panggil pribadi itu. Tu ada hak pelajar, ada hak lebih. Hak tu tengok pribadi masing-masing. Kerana orang panggil sistem beraja itu adalah sistem yang orang panggil duduk bersama dengan pemerintahan Islam dah. Jadi khulasahnya mari pemerintahan Yazid, lepas tu mari Husain, mari hak dapat cucu dah lah. Muawiyah mati dah, Hasan gida, mari Yazid dengan Husain. Jadi malam ni sekadar ni dulu. Kita ingat sambung tahun minggu depan insya-Allah untuk mari lagu mana kedua-dua ni orang panggil bertempur dan berlakunya 10 Muharram ni lagu mana insya-Allah kita mari sambung minggu depan lah insya-Allah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.